A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdini wasadidni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada pagi Sabtu 23 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan 26 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah atas taufik, hidayah, inayah dan irada Allah berserta limpahan kasih sayangnya atas takbir dan takdirnya. Bertemu lagi kita dalam kuliah duha dengan pengajian tadabbur bagi surah keempat dalam Al-Quran iaitu surah An-Nisa ayat ke-101. InsyaAllah bersama yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan izin Allah atas jemputan yang berusaha pihak pengurusan Pertubuhan Gemenur Iman di bawah pimpinan Bonda Hajah Nur Akiyah binti Haji Matpiah. Juga tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Diingatkan agar para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian agar menjaga aurat sekiranya ingin membuka kamera dan memastikan mic tidak dibuka sehinggalah tamat syarahan Al-Fadil Ustaz yang dihormati bagi tidak mengganggu konsentrasi dan kelancaran majlis ilmu kita ini. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani. Lalu seterusnya mulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafadhal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 101. Ayat sebelum ni pada hari Rabu yang lepas kita belajar sampai ke tahap saranan untuk berhijrah. Dan siapa yang berhijrah, siapa yang berubah tempat, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Dia akan dapati di muka bumi ini banyak rezeki yang makmur, banyak rezeki yang makmur. Siapa yang suka menggunakan ayat ini dan mereka membina legasi kekayaan? Orang-orang Cina, orang-orang India. Cuba tengok dekat mana-mana merata dunia, mesti ada Chinatown, tak pun ada Indian Town. Kan? Kalau dekat US ada Chinatown, dekat England ada Chinatown, dekat Cape Town ada Chinatown, ada Little India. So mereka ini bangsa berdagang. Sama juga macam orang Kelantan. Dekat negeri mana yang orang Kelantan tak ada? Semua ada. Dan mereka pergi itu untuk muraghaman katsiran wa sa'ah. Untuk dapat banyak rezeki yang makmur. Kerana itu jaminan Quran. Bolehlah sharekan Quran.com. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, bangsa-bangsa berdagang ini, dia suka berjalan dan merantau. Kita juga orang Melayu sebenarnya mewarisi
kebiasaan itu berjalan dan merantau. Dan lazimnya kita boleh survive dekat negeri yang asing bagi kita. Ada je orang kita tinggal dekat Kazakhstan, dekat Kyrgyzstan, dekat Gohet-Gostan, dekat Turki, kan, dekat apa nama, Brazil, dekat Argentina. Ada orang kita dan mereka boleh saja hidup. So, itulah galakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah, untuk berhijrah. Namun dia punya basic ataupun dasar penghijrahan itu ialah muhajiran ilallahi wa rasulih. Berhijrah kepada Allah dan Rasul. Kan, berhijrah kepada Allah dan Rasul. Itu dia punya dasar dia. Dasar dia. Apa nama? Lazimnya orang berhijrah ni untuk mengubah nasib hidup. Kalau dulu orang kampung berhijrah ke bandar untuk mengubah nasib. Tapi kalau dibetulkan niat, diluruskan kembali niat, berhijrah kerana Allah, maka dia dapatlah Allah dan Rasul tu. Kalau dia berhijrah kerana harta dan kedudukan, maka dia dapatlah harta dan kedudukan tu. Maka lihat apa niat hijrah kita. Apa niat hijrah kita. Kemudian, Allah nyatakan, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Jika kamu dipukul di bumi, darabatum, dipukul. Darabatum tu maksudnya kaki kuda ataupun kaki unta memijak-mijak bumi. Kan. So, lazimnya bila kita memijak-mijak bumi ni, adakah kita pijak satu kali? Kita pijak banyak kali. Dan itu gambaran bagi bermusafir, berjalan jauh. Kita keluar berhijrah ni bukannya pergi rumah jiran sebelah. Tak, kita berhijrah keluar daripada negeri kita. Kan, waktu lapor diri, kita orang Johor ditempatkan di Sabah, ditempatkan di Sarawak. So, jauh daripada rumah kita. Dan boleh jadi perjalanan itu perjalanan yang perit, memenatkan. Maka setelah kita ingin berhijrah kepada Allah dan Rasul, lalu kita keluar daripada rumah, maka Allah berikan kita hadiah. Allah berikan kita hadiah. Apa dia? Boleh pendekkan solat. Antaqsuru minas salah. Boleh mengkasarkan solat, pendekkan solat. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika kamu takut diapa-apakan oleh orang kafir. So, ayat ini mengajar bahawa agama ini dia ada alternatif. Dia ada pilihan-pilihan alternatif dan ada bentuk keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Solat adalah ibadah yang kita tak boleh cuaikan. Kena buat. Sama ada berdiri, duduk ataupun berbaring. Sama ada dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan peperangan, hujan ataupun panas, ribut ataupun nyaman. Setiap keadaan perlu solat. Namun, solat yang dilakukan, dia terikat ataupun apa nama, solat yang dilakukan itu, dia bukan terikat, apa dia perkataannya. Dia membabitkan situasi yang sedang berlaku.
Kalau keadaan aman, solat secara tam. Kalau keadaan yang sukar, susah, boleh dijamakkan. Boleh dijamakkan. Dan untuk tujuan musafir berjalan jauh, boleh qasar, boleh pendekkan. Yang itu kita kena faham betul-betul. Kalau keadaan sempit, kita boleh gabungkan. Tapi tak boleh pendekkan. Contoh adik Irma sambung belajar jadi doktor. Kemudian jadi pakar bedah. Pakar bedah. Lalu setiap kali masuk operation theater, kerana dia pakar bedah otak, dia akan buat operation 24 jam mungkin, 8 jam lamanya. Atau mungkin 14 jam lamanya. Ialah bedah otak kot. Kan? Biasa kita operate ni otak lembu, otak kambing. Ini otak manusia. So, bila melakukan operation, kerja yang begitu constrain masa, melibatkan masa, maka dibolehkan, diharuskan untuk kita jamakkan solat zuhur dengan asar satu kali. Solat satu kali. Maghrib isyak satu kali. Digabungkan. Tapi tak boleh dipendekkan. Dia kena 4 dan 4. Buat satu kali. Dia tak boleh pendek. Pendek ni hanya untuk musafir. Hanya untuk musafir. Melainkan kalau dia nak buat operation tu, dia daripada Putrajaya, operationnya dekat Rusia. Tu boleh lah sebab dia dah musafir dan dia boleh pendek dan qasarkan solat sekali. Qasar dan jamakkan solat sekali. Gitu. Ada rukhsah. So, innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Dan menariknya tuan-puan, tiba-tiba ayat ini menyatakan tentang orang kafir itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Why? Kenapa tiba-tiba sebut tentang orang kafir musuh yang nyata? Dia berkait dengan memendekkan solat. Kerana perkataan kafir merujuk kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang engkar. Orang-orang yang engkar. Jadi lazimnya orang-orang yang engkar ini, dia mahu ke menyembah Tuhan? Tidak. Kalau hatinya itu berbelah bagi, beriman, kadang tak, kadang beriman, kadang tak, maka keadaan-keadaan seperti musafir yang susah, yang perit buat dia, sakit mungkin, dia senang tak nak solat? Tidak. Satu Allah kata, pembahagian solat dengan tak solat ni, kufur, kafir. Dah diringankan macam tu pun tak nak buat. Maka Allah kata, orang-orang kafir ni, benar, dia musuh yang nyata. Aduwang mubina, musuh yang jelas, yang nyata. Biasanya kita dengar syaitan tu musuh yang nyata. Tapi bab solat, ada orang yang dia solat kalau dia ada mood. Kalau susah, kalau berat, kalau sukar bagi dia, dia tak buat. Maka Allah kata jelas orang-orang kafir ni musuh yang jelas. Jangan diikut perangai mereka. So kafir di sini dari sudut apa? Gaya hidupnya tu. Kan? Dah Allah beri keringanan, kelonggaran semacam ini. Bentuk rahmat untuk ringankan beban hamba dia. Dan dia take for granted. Dia tak nak.
Gitu. Sekejap, apa lagi yang kita boleh belajar daripada ayat ini? Pertama tadi, prinsip kemudahan dalam Islam. Yang kedua, keperluan kita untuk ialah bila solat dan bila ada keringanan semacam ini, um, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang sama-sama musafir ini, dia secara automatik saling menjaga antara satu sama lain. Kan lazimnya bila kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah, sukar, cuba tengok dekat RNR tu, kita tak memilih siapa pun jadi imam kita, yang penting kita boleh solat jemaah. Tu maksud saling peduli. Tapi pernah juga saya, dengan kawan-kawan berhenti dekat satu RNR. Satu RNR. So, kami sampai dulu dan kami dah buat jemaah untuk solat. Pada rakaat kedua, ada lagi satu kelompok buat jemaah baru. Buat jemaah baru dekat tepi kami. Dan dia solat. So, habis je solat, kita orang tanya, kenapa buat jemaah baru? Adakah bila kami solat tu, imam kami tak sah ke apa? Adakah kerana kami pakai baju pejabat, kamu pakai baju kurta berserban macam ni, nak menunjukkan imam kamu lebih sah ke macam mana? Sejak bila pula satu masjid boleh dua imam? Kan? Sejak bila satu masjid boleh dua imam? Tak dapat jawab. Dan bila disebut, biasanya, kalau satu masjid dua imam, imam yang kedua tak sah solatnya. Imam kedua tu tak sah solatnya. So, apa yang korang buat tadi tu, sia-sia. Mahu dalilnya, kami boleh bagi. Ya, dia bentuk keringanan, tapi bukan boleh buat suka-suka. Kita masih lagi terikat dengan peraturan-peraturannya tu. Begitu. Dan kemudahan untuk mengkasarkan solat ini adalah bentuk ketundukan pada hukum Allah. Ada orang memilih untuk, tak apalah, saya kuat lagi. Saya solat Zuhur 4 rakaat lah. Solat asar nanti bila dah masuk waktu. Boleh, tak salah. Tetapi tuntutan waktu itu ialah kasarkan solat sebab musafir. Tuntutan pada waktu itu ialah Allah berikan hadiah. Takkan kita tak sudi menerima hadiah. Kan? Gitu. Rugilah kita tak nak hadiah. Okay. Next, ayat 10102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Dan bila kamu berada di tengah-tengah mereka, siapa? Musuh. Saat tadi Allah sebut tentang orang kafir itu musuh yang nyata. Sekarang Allah ajar kita solat khauf. Solat ketika perang. Solat ketika perang. Solat
di medan perang atau dalam keadaan bahaya. Tadi Allah letak dekat hujung itu, orang kafir itu musuh yang nyata. So, wa idza kunta fihim, kalau kamu berada di medan perang, fa'aqamta lahumus shalah. Dirikan solat. Dirikan solat bersama-sama. Lahum. Bersama-sama. Tu tengok tu. Di tengah-tengah medan perang, tetap kena solat. Dia as if Allah beritahu, kau perang-peranglah. Aku tak peduli. Aku nak kau sembah aku juga. Itu level ibadah solat ni. Dan dia tak boleh tangguh. Masuk waktu, dalam waktu dia, solat. Tak ada alasan untuk tak solat. Tak ada. Maka bayangkan tuan-puan, level of keinginan Allah untuk kita solat tu. Keinginan Allah untuk kita solat. Kau boleh berdiri, kau berdiri. Engkau tak boleh berdiri, kau duduk. Engkau tak boleh duduk, kau baring. Dalam keadaan aman, kau solat. Dalam hujan, kau solat. Waktu banjir, kau solat. Waktu perang, kau solat. Dahsyat tak? Waktu sakit, kau solat. Engkau pengsan. Engkau sedar, kau kena solat. Dahsyat tak solat ni? Dahsyat. Dan sekarang imagine this. Untuk wanita, sengaja Allah beri dia cuti. Rupanya anda punya cuti itu, itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Tak kalau orang lain kena buat, by hook or by crook, kena buat. Korang sengaja Allah bagi cuti. Dah, engkau cuti. Dan wanita masih kata, tak ada orang pun sayangkan aku. Kan? Begitu bentuk kasih sayang Allah pada wanita. Dalam pada Allah mahu makhluk menyembah dia. So, Allah beri keringanan total kepada wanita. Oh, dahsyat. Dahsyat. So, fa'aqamta lahumus salah, hendaklah kamu mendirikan solat. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Bagaimana caranya waktu solat khauf ini? Maka satu kelompok, kalau kita solat 4 saf, maka hendaklah 2 saf berdiri bersamamu menyandang senjata. Katalah 4 saf, 2 saf yang di belakang perlu stay berdiri menyandang senjata. Okey? Kemudian 2 saf di depan sujud bersama imam, kan? Rukuk, iktidal, sujud bersama imam. Ataupun macam ni. 4 saf. Bila imam rukuk, 2 saf di belakang ikut rukuk. Tapi 2 saf yang akhir, dia kena berdiri. Dia kena sandang senjata, pegang senjata. Dan itu keadaannya kalau musuh berada di depan. Musuh berada di depan. Okey. So, ini cerita musuh di depan, kita sedang menghadap kiblat, kita solat. 2 saf ikut imam, rukuk. Dan bila mereka bangun, barulah yang 2 kat belakang ni rukuk. Dan diorang bangun. Iktidal.
Kemudian bila dua di depan sujud, yang ni stay. Yang ni stay. Bila ini bangun duduk antara dua sujud, habiskan sujud dan bangun, barulah yang kat belakang ni sujud dan bangun. Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Sepuak daripada mereka berdiri bersamamu dan menyandang senjata dan kemudian mereka sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang. Datang pula puak lain yang belum solat dan solat bersama-samamu. Yang ini kalau yang bertukar tu jika musuh berada di belakang atau kiri dan kanan. Kalau kena bom macam mana ustaz? Mati syahid. Apa masalah? Ihdal husnayain. Orang Islam ini, orang beriman, bila dia berperang, dia ada dua kemungkinan baik untuk dia. Ihda al-husnayain. Allah sebut dalam surah Taubah. Dia akan dapat dua keadaan baik. Sama ada dia menang ataupun dia mati syahid. Dua-dua baik. Dia tak mungkin kalah. Mati itu bukan bermaksud kalah. Mati itu mati syahid. Kan? Sila. Berundurlah sila. Dua-dua menguntungkan. Menang. Kalau mati pun mati syahid. So, waddal ladhina kafaru law taqfuluna an aslihatakum wa aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. So, maka hendaklah mereka bersolat bersama-sama kamu dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Wa khudhu hidrakum. Innallaha adda lil kafirina azaban muhina. Dan orang kafir memang suka kalau kamu cuai, lalai akan senjata dan harta benda kamu. Tu. Apa nama? Wala junaha alaikum in kana bikum azam min matari aw kuntum marda an tadau aslihatakum wa khudhu hidrakum. Dan tidaklah berdosa atas kamu untuk letakkan senjata jika kamu dapat kesusahan kerana hujan atau kerana kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu. Itu exceptional kalau orang tu tak mampu berperang, sakit mungkin, tak mengapa kalau tak angkat senjata. Tapi bentuk solat khauf ini pernah dirakamkan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Nanti tuan-tuan boleh tengok YouTube. Solat khauf. Ya, sebab hujan pun. Sebab orang-orang Arab, dia jarang hujan. Jadi bila hujan, dia menjadi satu perkara yang besar bagi mereka. Hujan sikit kadang, dia boleh solat jamak. Kerana hujan, tak perlu pergi ke masjid. Gitu. Kerana hujan. Tapi sebab kita khatulistiwa, kita memang selalu hujan. Hujan tidak menghalang kita. Tu beza kita dengan mereka. Hujan tidak pernah menghalang kita. So, apa yang kita boleh belajar daripada ayat solat khauf ini? Kepatuhan dalam apapun situasi. Yang kedua, Allah mahu kita waspada, berhati-hati. Sampai ke tahap dalam solat pun perlu berhati-hati, waspada. Solat bukannya kita putuskan connection dengan persekitaran. Langsung tak peduli apa yang berlaku.
Nabi waktu solat, Nabi pernah buka kunci pintu. Nabi solat, pintu rumah kunci. Nabi buka kunci pintu, Aisyah masuk. Kalau Nabi, kalaulah solat itu fokus 100% tak peduli keadaan keliling, itu bukan waspada dalam ibadah. Kan? Kemudian, ayat ini juga mengajar kita tentang seimbang antara ibadah dan perlindungan diri. Tengah solat ada ular melingkar, lalu takkan kita nak diam diri. Buatlah sesuatu. Tapi masih dalam solat. Dan kemudian Allah beritahu bahawa musuh akan selalu mengintai kita. Musuh akan selalu mengintai kita dan sangat ingin menyerang saat kita lemah dan lengah. Sedar tak anda semalam, hari ini, Israel dah mula serang Iran. Israel dah mula serang Iran. Mereka punya target nak serang loji nuklear Iran. Loji nuklear Iran. Macam mana pergerakan solat tu, Ustaz? Solat yang mana? Ada ular tu. Ada ular. Kalau pandai nak tangkap, kita tangkaplah. Kemudian teruskan solat. Kalau perlu elak, kita elak. Gitu. Dia ada nilai-nilai serius dalam ibadah, kecermatan dalam jaga keselamatan dan pentingnya ikut syariat. Meskipun dalam situasi-situasi yang hewaya. Ada juga solat khauf. Ayat ini ke? Kejap. Ayat ini ke ayat yang mana? Dia ada 3 cara solat khauf tu. Yang ketiga itu, kita takbir aja menghadap kiblat. Lepas tu, kita boleh berlari dan berlindung. Tu solat khauf. Kita takbir je menghadap kiblat. Lepas tu kita berlari dan berlindung. Tapi dalam masa yang sama, kita tetap baca Fatihah. Solat tu dah apa nama? Dah dalam bentuk begitu. Tidak lagi dalam bentuk pergerakan biasa, tapi mencari perlindungan diri. Tu solat khauf. Baca Fatihah, kemudian kita niatkan rukuk, kemudian iktidal, kemudian kita niatkan sujud. Yang ikut imam kedua solatnya tak sah tu kalau solat bersama-sama dengan jemaah yang ikut imam pertama ke, Ustaz? Tak. Solatnya tak sah kalau dia berjemaah ikut imam kedua sedangkan imam pertama masih solat. Katalah Puan Marhani masuk ke masjid, ada orang tengah solat buat jemaah. Kita dekat belakang buat jemaah kedua. Yang buat jemaah kedua ni tak sah solat. Kita kena ikut jemaah pertama tu. Itu penting kesatuan dalam agama ni. So dia bukan asal ada imam, bolehlah solat. Tidak. Tidak. Dia ada peraturan dia. Dan waktu perang Khandaq, Nabi pernah laksanakan solat khauf bersama para sahabat. Dan bayangkan, waktu perang Khandaq tu, logically, musuh di luar
daripada Madinah. Tapi kerana orang dalam Madinah dalam keadaan ketakutan, Nabi pimpin solat khauf. Dalam keadaan berjaga-jaga, khawatir pasukan musuh boleh masuk bila-bila masa. Begitu. Kan? Kemudian Allah kata, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَةِ Bila dah selesai solat, فَذْكُرُوا اللَّهَ Maka ingatlah Allah. Selesai solat, zikirlah kepada Allah dalam apapun situasi dan posisi. Kemudian ada orang bantah, tak ada zikir lepas solat. Cuba baca balik ayat ni. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَةِ Bila kamu selesai solat, فَذْكُرُوا اللَّهَ Zikirlah Allah. Berdiri, duduk ataupun berbaring. Berdiri, duduk ataupun berbaring. Zikir. Lepas tu bila masjid-masjid kita buat zikir lepas solat, dia kata, mana ada ni? Nabi tak buat. Tapi ayat Qurannya ada. Nabi tak buat benda ni secara kebiasaan. Betul. Tapi kami selesa duduk kat sini dalam aircon, dalam masjid. Kan Allah bagi pilihan. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh baring. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. Dan bila keadaan menjadi aman, laksanakanlah solat tu. Okey. Ayat ni dia sama ada ditujukan kepada bila settle solat, ingat Allah, ataupun maksud kedua, solat khauf yang level ketiga. Yang bila dah takbir, berlarilah, carilah perlindungan, berperanglah. Yang penting kita dah mengucapkan takbir untuk solat. Dan solatlah dalam hati. Dan bila keadaan aman, tenang dan tenteram, maka kita dirikan solat i'adatan, mengganti solat yang tadi. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan sungguh solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan kitabah, yang diwajibkan mawquta, tertentu waktunya. Begitu Allah mahu kita laksanakan. Ingat Allah bukan hanya dalam solat, tetapi juga di luar solat, setelah solat. Berdirinya kita ingat Allah, duduknya kita ingat Allah, baringnya kita ingat Allah. Tinggal lagi kita punya keperluan ataupun yang perlu kita biasakan ialah bagaimana nak ingat Allah tu. Kan? Kadang nak berzikir ingat Allah pun lupa. Maka antara perkara-perkara yang perlu kita buat waktu senggang. Lepas daripada ni mungkin ada kelas seterusnya. Lepas kelas tu kita buat apa? Solat khauf yang ketiga tu, itu kena ulang balik lepas dah aman. Sebab kita sempat takbir je. Kan yang lain tu kadang kita yelah kita nak fokus pada solat, sedang berperang, tak mungkin. So waktu aman, maka kita bukan ulang balik, kita ganti. Bukan qada'. Qada' tu kan kita tebus. I'adah. Kita ganti.
So, apa nama, setiap masa kita perlu ingat Allah. Dan cara mengingat Allah yang um, uh, paling baik ialah dengan baca Quran. Dengan baca Quran. Maka lazimilah untuk membaca Quran di masa senggang kita, di masa lapang kita. Dan bila sebut baca Quran, dia tidaklah semestinya kena buka mushaf, kena buka Quran tu, tak. Baca apa yang kita ingat, apa yang kita hafal. Kalau kita hafal surah yang pendek-pendek, baca je surah yang pendek-pendek. Kalau perlu dibaca surah tu berulang kali, bacalah berulang kali. Yang penting kena sentiasa baca. Barulah kebiasaan itu digelar sebagai ahli Quran. Begitulah membentuk ahli Quran. Allah sebut fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Waktu kita berdiri, waktu duduk, waktu baring, di luar daripada solat. Apapun keadaan kita selepas daripada solat, di luar daripada solat, sentiasa ingat Allah. Sentiasa ingat Allah. Zikir yang paling agung ialah baca Quran. Dan kalaulah kita boleh menjadikan itu sebagai kebiasaan, tuan-puan, dia punya dia punya ganjaran, impak daripada kehidupan kita, luar biasa. Majlis ilmu ni, ya, kita berada dalam satu majlis dan malaikat sentiasa mendoakan. Tapi majlis ilmu kita biasanya ada tempoh. Kan daripada subuh tadi, selepas dia ada lagi kelas, mungkin habis nanti jam 10. Settle. Lepas daripada jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nanti jam 4, jam 5, 16, 17, baru ada majlis ilmu yang lain. In between tu nak buat apa? Setakat dengar di YouTube, dia betul kita mendengar, tapi sebab kita bukan orang yang mahir dengan bahasa itu. Jadi kita belum terasa impaknya mendengar tu. Unless kalau kita baca. Unless kalau kita baca. Kalau mendengar di YouTube, sambil-sambil kita buat perkara lain, kita akan beri tumpuan fokus kepada perkara yang kita nak buat instead of mendengar. Mendengar ni dia perlu fokus tertentu. Kan macam kuliah kita sekarang, katalah kita buka, biarlah ustaz tu berceloteh, aku dengar je, tapi dalam masa yang sama, kita ada tengok skrin lain, tengok Cinemax, The Wolfman. Tak, kita tak boleh fokus dua benda dalam satu masa, tak. Walaupun ternyata wanita, dia boleh buat multitask, tapi fokusnya akan berpecah dan divert. Gitu. Kan? Dan pernah diriwayatkan bahawa kehidupan Nabi, baginda sentiasa menjaga waktu salat dan memperbanyakkan zikir pada Allah dalam setiap kondisi. Bahkan saat baginda berada dalam tekanan dan bahaya, baginda tidak pernah melalaikan solat. Para sahabat juga menauladani apa yang baginda buat. Seperti Saidina Ali yang tetap khusyuk solat meskipun sedang terluka parah di medan perang. Dan bila sebut tentang memperbanyakkan zikir,
Nabi towards the end, penghujung hayat baginda, Nabi lazim membaca Mau'izatain, dua surah, surah Al-Falaq dan surah Nas, berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Kenapa dua surah itu? Kerana dua surah itu menawarkan perlindungan. Perlindungan. Waktu Nabi buka pintu tu solat sunat. Solat sunat. Nabi solat wajib kat masjid. Buka pintu kat rumah tu solat sunat lah tu. Kan? So, Nabi sering mengulang-ulang baca suratul Falaq dan suratul Nas. Sehingga Abdullah bin Mas'ud, dia meletakkan hanya 112 surah dalam Quran peribadi dia. Quran kita ada 114. Ibnu Mas'ud ada 112 surah. Bila ditanya oleh para sahabat, dia kata, aku tidak menanggap surah Falak dan surah Nas itu sebagai surah sebahagian dari Quran. Melainkan aku menanggapnya sebagai zikir kerana begitu kerap Nabi baca. Siang, malam, pagi, petang, berdiri, duduk dan berbaring. So, mahu ikut sunnah Nabi, bacalah dua surah tu. Surah Falak, surah Nas. Siapa yang tak hafal? Mari aku tempeleng kepala dia. Tak hafal dua surah tu? Jadikanlah rutin membacanya. Problem kita, kita cuma tak ingat nak buat je. So, untuk membangkitkan rasa nak buat tu, kan, membangkitkan rasa nak buat tu, kena sentiasa beringat. Kan, surah yang mudah untuk kita buat, untuk kita baca, buat, teruskan. Gitu. Kalau tak garang, nanti anak murid naik kepala. Kan? Kena garang-garang sekali-sekala. Jawa kok. Dia garang. Dua surah tu je. Suratul Falaq, Suratul Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. So, sentiasa baca. Pagi, petang, siang, malam. Berdiri kita baca. Duduk kita baca. Waktu berbaring kita baca. Sebab bila kita mula membasahi lidah dan bibir kita dengan bacaan-bacaan begitu, maka Allah akan melihat kita dengan penuh kasih dan sayang. Allah akan melihat kita dengan penuh kasih dan sayang. Kerana ingatan kita pada Allah, semakin kita ingat Allah, semakin Allah mengingati kita. Tatkala kita berjalan menuju Allah, Allah datang berlari. Begitu. So, cukup dulu sampai ayat 103. Esok mungkin saya tak dapat bersiaran untuk kelas. Mungkin minggu depan lah kot kita jumpa lagi. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan pada moderator. Ustaz, kita buka soalan kepada jemaah hari ini. Boleh? Boleh. Baik, silakan jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah ada di situasi yang ajak kawan sembahyang dengan kita di dalam masjid. Kita punya kadar sembahyang tu macam kita biasa dengan surah yang sederhana panjang, tapi sebab kita tahu dia tak berapa sembahyang, jadi saya pilih pendek. Lepas tu, kalau kita sembahyang, kita dah biasa buat solat sunat sebelum dan sesudah, tapi sebab kita keluar dengan dia, kita jadi buat yang wajib je. Masa tu saya rasa keliru, macam aku ni utamakan Tuhan ke utamakan dia? Dalam situasi macam tu, macam mana sebaiknya Ustaz? Nabi pernah pesan kepada para imam
Kalau jadi imam jangan pilih surah panjang-panjang. Sebab makmum punya kondisi pelbagai dan berbeza. Itu juga pesan daripada Nabi untuk memudahkan urusan orang lain yang ikut kita. Kalau kita solat sorang-sorang, bacalah satu helai, satu muka Quran, tak jadi masalah sebab kita solat sorang-sorang. Tapi kerana kita ada orang yang menemankan, kita tak tahu kondisi dia, dia selesa ke, dia nak cepat ke, tak tahu. Jadi, tak mengapa untuk kita mengambil kira kedudukan dia atau untuk kita mengambil kira dia punya maslahah. Itu adalah arahan daripada Nabi. So, kalau keengganan kita untuk mengikut arahan daripada Nabi, tidaklah menepati sunnah baginda. Begitu. So Ha. yang saya buat So, tu bila okey. kita, okey, boleh. Okey. Acceptable. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita yang pasal RNR tu macam mana? Dia kena buat lain ke? Dia macam mana tu? Dia buat tak tahu, lepas tu dia belah. Sepatutnya, tak usah kira dia lah. Sepatutnya apa yang kena buat? Katalah kita di tempat dia tapi kita tak tahu benda ni macam ni. Apa sepatutnya kita kena buat? Dia kena ulang semula solat. Sebab yang tadi tak sah. Dia kena ulang balik solat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, kalau fikir balik kan, bila situasi tu, takkanlah dia tak tahu kan ada imam dah kan? Ataupun dia sengaja kan kalau fikir balik kan? Ya. Kalau fikir balik takkanlah dia tak tahu dua imam. Tapi sebenarnya ada kelonggaran. Kalau solat fardu di masjid dan yang jemaah kedua tu buat solat jamak. Solat jamak. Yang itu ada khilaf dalam kalangan ulama. Sebab dia punya niat berbeza. Namun sebab agama ini dia mendahulukan kesatuan. Maka sebab tu dia punya bentuk peraturannya begitu rigid. Dia ada beberapa situasi yang perlu diperhatikan. Sebab prinsip umumnya, satu jemaah, satu imam lah dalam satu-satu waktu. Dan kalau dua imam dalam satu jemaah, satu masjid, yang itu memang tak boleh. Dan lagi satu, makmum yang kemudian datang akan bingung. Aku nak ikut imam yang mana? Kan, gitu. So, ada benda yang kita perlu lihat dengan lebih dalam. Mungkin jemaah kedua ni dia tak bersetuju dengan imam. Dulu kerana berlainan parti politik, berlainan pendapat politik, ada je masjid yang buat dua imam, dua jemaah. Malah sampai ke tahap sembelihan puak yang tak sama aliran politik tu dikira sebagai tak sah. Sembelihan orang berlainan parti politik tu dikira sebagai tak sah. Orang tu buat kenduri, dia tak datang. Sebab iktikad dia rasa was-was, tak sah.
Kalau masjid tu ruangnya terpisah, masjid macam Masjidil Haram, jemaah pula sangat besar, masjid ruang dia luas, maka boleh saja beberapa kelompok jemaah yang berjauhan memiliki imam masing-masing. Namun ini bukanlah mengiyakan ada dua imam dalam satu jemaah. Sebab setiap kelompok dianggap ada jemaah tersendiri. Begitu sebab dia datang berasingan. Selalunya solat-solat jamak lah. Dibuat begitu. Tapi ini surau tu kecil. Kami dah buat satu orang imam, ada 5 orang kat belakang. Diorang masuk ada 4 orang. Dia buat jemaah asing. Sedangkan kami baru mula solat. Begitu. Dan juga dalam keadaan perang. Perang tu lain kira lah sebab kita tak boleh nak kumpul setempat. Dia begitu. So, prinsip satu imam untuk satu jemaah, Nabi pernah menasihatkan. Nabi sebut al-imamu, sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Sungguh imam itu untuk diikuti. So kalau dia ada 2 imam, mana boleh? Kan tak boleh, kita tak ikut imam. Kalau diorang tak buat qasar macam mana Ustaz? Okey, imam pertama tak buat qasar, kita ikut je. Contohnya, kita dengar azan. Kita sedang musafir, dengar azan zuhur. Kita nak buat jamak qasar. Tapi kita pergi masjid negara, Ustaz Nazri buat tamam. Zuhur 4 rakaat. Ikut je. Habis 4 rakaat, kita bangun, tambah lagi 2 untuk asar. Sebab niat kita memang untuk qasarkan. Cuma sebab kita ikut imam. Begitu. Bukan kita nak jamak, kita nak qasar. Kita niat mahu qasarkan zuhur, tapi sebab ikut imam, kita buat 4 rakaat. Kemudian tambah lagi 2 untuk asar. Wallahu a'lam. Ada like kat situ. Ustaz, saya nak tanya. Kalau kita, macam tadi kan ayat yang 100 tu, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur, semua tu kan. Okey, sekarang persoalan dia ialah, betul, kalau kita berhijrah, kita mungkin akan mendapatkan rezeki yang lebih. Tapi bukankah ada dalam hadis yang mengatakan seandainya kita masih ada orang tua lagi, kita seharusnya lebih memilih untuk berbakti kepada orang tua berbanding pergi ke medan perang. Betul tak Ustaz? Jadi adakah kalau sekiranya kita dikurniakan rezeki yang mencukupi, walaupun tidak banyak, tapi ia tetap mencukupi untuk kita menjalani kehidupan kita yang seharian, tapi dan kita memilih untuk berada dekat dengan orang tua untuk melihatnya setiap hari, adakah itu suatu pilihan yang lebih bagus berbanding daripada kita mengejar kebendaan ataupun hasil yang lebih banyak di luar macam tu? Jadi itulah saya nak minta pencerahan daripada Ustaz untuk menguatkan semangat kita yang sedang dalam dilema ni. InsyaAllah. Okey, kalau situasinya kita tak boleh nak pergi mana-mana sebab ada orang tua, keutamaan menjaga orang tua tu lebih afdal. Kerana rezeki itu Allah yang jamin. Betul disebut tentang kalau berhijrah, muraghaman katsira wasa'ah. Ada banyak kemudahan-kemudahan lain yang kita boleh dapat. Ya, itu janjinya. Tetapi janji itu tertakluk kepada pemberian kurniaan daripada Tuhan. Arahan ini dalam bentuk harus. Mahu pergi boleh, tak mahu pergi pun boleh. Tapi kalau pergi itu dia adalah kelebihan-kelebihan dia. Cuma arahan untuk menjaga mak bapak tu wajib.
So dia ada beza ganjaran upah untuk orang yang buat kerja wajib dengan orang yang buat kerja harus. Ada beza antara orang yang buat kerja wajib dengan kerja harus. Maka lebih diutamakan untuk jaga mak bapak seperti mana yang Nabi sarankan. Nabi tegah orang-orang yang mahu ikut berjuang perang perang apa ya? Perang Hunain. Perang Hunain ke perang Tabuk. Dia nak ikut juga. Tapi sebab dia ada mak bapak, Nabi suruh dia tinggal. Nabi suruh tinggal. Sedangkan perang mahu kedaulatan dan kedaulatan negara. Tapi di sisi Nabi menjaga mak bapak itu lebih utama daripada kedaulatan agama dan kedaulatan negara. Hui, berapa penting tu mak bapak. Dahsyat tak? Dahsyat. Maka jangan pernah kita rasa menjaga mak bapak ni satu bentuk kekurangan. Malah dialah menjadi asbab ramai manusia boleh masuk syurga hanya kerana dia berbuat baik pada mak bapak. Wallahualam. InsyaAllah. Terima Assalamualaikum kasih Ustaz. Ustaz. Bagaimana pula dengan kedudukan ibu bapa mertua? Sebab macam saya, arwah suami saya anak sulung, dah meninggal 2 tahun. Walaupun ada anak yang lain, tapi saya masih rasa saya punya kedudukan lagi mampu untuk menanggung mereka. Jadi adakah tanggungjawab saya sebagai menantu sama besar dengan tanggungjawab anak-anak? Terima kasih Ustaz. Okay. Menantu tidak wajib jaga mertua. Menantu tidak wajib jaga mertua. Tugas menantu, dia kena jaga anak mak mertua tu. Tugas menantu, dia kena jaga anak mak mertua. Melainkan jika anak mak mertua minta tolong menantu untuk jaga. Macam kes saya mak ayah saya dah meninggal. Jadi itu je saya rasa yang saya mampu buat. Dengan menggantikan mak dengan ayah saya lah. Okey, ini dari sudut hukumnya. Saya terangkan dari sudut hukum. Sebab ada orang salah guna hukum agama untuk menjustify tindakan dia. Ada menantu yang menganggap dia wajib jaga mertua sedangkan tak wajib. Sebab mertua adalah di bawah tanggungjawab anak-anak dia. Sedangkan kita anak menantu. Dan suami tak boleh paksa isteri jaga mak bapak dia. Tak boleh. Tak boleh. Tapi bila kita mengahwini suami, kita bukan mengahwini dia sahaja. Tetapi kita juga bersedia menerima keluarga dia. Dan keluarga keluarga ni, dia bukan sekadar hubungan menantu dengan mertua. Tapi dia adalah tentang jiwa. Tentang jiwa. Ditambah pula bila jiwa kita sudah kosong, bila kita sendiri dah kehilangan mak dan ayah. Maka kerana kekosongan jiwa dan mahu meredakan rasa rindu yang tak berpenghujung itu, Allah letakkan rasa cinta, kasih dan sayang yang bersangatan pada ibu dan ayah mertua. Dan kita berharap agar apa yang kita buat pada ibu dan ayah mertua itu Allah lihat dan nilai dan berikan ganjaran
setimpal seperti mana kita menjaga mak bapak kita. Nabi SAW tak berkesempatan untuk menjaga mak bapak dia. Kan? Nabi of all manusia yang menyarankan untuk buat baik pada mak bapak, Nabi tak ada peluang untuk jaga mak dan ayah sebab baginda yatim dan piatu. Tetapi apa yang baginda buat? Baginda melayan dengan sangat baik ibu susuan baginda. Ibu susuan ni orang luar kot, tak ada kaitan dengan hidup dia. Melainkan susuan. Tapi nak layan mak bapak dengan baik, Nabi layan Ummu Aiman dengan sangat baik. Dijemput, dilayan dengan baik. So, begitu bonding yang sudah terbina sekian lama. Dan Nabi tunjukkan satu contoh bahawa melayani orang-orang yang ada kaitan dengan kehidupan kita mungkin boleh disamakan dengan melayani mak bapak kita. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Menarik Ustaz. Yelah sebab kita grab peluang yang Allah bagikan. Sebab kadang-kadang macam tu lah, ujian ni adalah untuk Allah tengok apa yang kita bertindak kan daripada usaha kita kan. InsyaAllah. Semoga Allah berkati segala usaha Puan Heriati. Ada lagi yang nak bertanya soalan? Sebab kita akan jumpa Ustaz minggu depan. Lama lagi tu. Okey, kalau tak ada, saya mohon kita akhiri dulu kita punya kuliah pagi ni Ustaz. Baik. Okey. Alhamdulillah, usai sebuah pengajian tadabbur ayat ke-101 sehingga ayat yang ke-103 surah An-Nisa dengan kelancaran, dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman lalu kita dapat beramal dengan ilmu yang kita perolehi pada pagi ini. Jazakallahu khairan katsira buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim atas curahan ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Germa Nur Iman. Hanya Allah selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat semua para hadirin dan juga para penginfak istiqamah yang dirahmati Allah, juga yang terpilih para ahli tadbir urus Germa Nur Iman yang istiqamah dan berdedikasi sekalian. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan sumbangan kalian dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita semua Allah pilih lagi untuk mengimarahkan kuliah asar pada 5.10 petang nanti bersama Al-Fadil Imam Muhammad Farid bin Syari dengan pengajian berkitab Al-Wafi wa Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Saya Adi Irma binti Sukir dan juga pihak pengurusan mohon ampun dan maaf atas silap dan kelemahan kami dalam mengacarkan kuliah pagi ini. Sebelum kita akhiri keberadaan kita di tamu-tamu syurga ini, saya mohon pimpinan bacaan doa daripada Ustaz dan juga tasbih kafarah serta suratul As, bacaan suratul As, sehingga kita bertemu lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan mereka setingginya di sisimu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan, kami datang padamu dengan penuh rasa bersalah, dengan penuh noda dan dosa.
Maka kami memohon kepadamu agar diampunkanlah dosa-dosa, kesilapan dan kesalahan kami, ya Allah. Jadikanlah lidah kami lidah yang ringan untuk berzikir, menyebut-nyebut nama-Mu, ya Allah. Berilah kekuatan ingatan buat kami untuk mengingati, menyebut nama-Mu, ya Allah. Lazimilah diri kami untuk sedar bahawa hanya dengan mengingati-Mu, hati dan jiwa kami akan boleh tenang dan nyaman, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan, atas segala bentuk amal, kebaikan, perbuatan, kebajikan kami, Kau lihatlah ianya sebagai nilai ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Kadang apa yang kami lakukan tanpa berniat pun padamu, maka ianya sebagai niat yang tulus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.